Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Baik, rukun yang pertama, teras yang pertama, hakikat yang sebenar yang pertama dalam sembahyang tu, mula-mula sekali, benda yang paling asas dalam sembahyang. Apa dia yang first sekali? Okey. Dia ada 13. Nombor 1 adalah niat. Nombor 1 adalah niat. Okey, saya nak pi ke papan putih. Nanti kita cerita sambil tulis sikit, baru sonok sikit boleh Okey. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Bila kita sebut kata niat, saya sonok tengok perkataan niat ni dengan bahasa Arab sebelum saya nak sebut dia secara dalam bentuk solat. Niat dalam bahasa Arab, dia panggil salah satu dia niat. Satu lagi yang seiring makna dengan dia, niat ni makna dia qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Okey, nanti dulu Niat dia qasad. Apa makna qasad? Okey, tengok Niat, bila kita kata qasad, sama dengan qasad. Ini saya baru nak bagi makna dulu tau. Qasdu. Bila kata qasdu ni, niat, makna qasad. Qasad ni, sidang penonton, kalau kita cari dia punya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia punya makna dia dahsyat. Dia lebih kepada, kita kata kalau dalam English, dia lebih kepada purpose. Dia lebih kepada intent, intentionally, kita intent. Okey, ataupun kita kata dalam bahasa kita sengajalah. Ataupun kita kata lebih kepada ada motif, ada objektif. Dia yang ni kata qasad. Jadi bila kita nak sembahyang, kalau kita buka dalam mana-mana kitab, semua akan mengatakan kita qasad dalam keadaan ada azam dalam diri kita. So bila kita cerita bab niat, kita kena Allah tu rasa aku nak sembahyang zuhur. Memang dalam keadaan sedar aku nak sembahyang. Memang dalam keadaan aku jaga. Saya tahu sembahyang apa saya nak buat. Saya tahu sembahyang apa yang saya nak lakukan ni. Ni saya sedang berdiri di sejadah. Saya tahu saya nak sembahyang. Yang tu qasad. Dia kena rasa dalam. Saya cerita, saya boleh rasa. Saya tak tahu tuan-tuan boleh rasa tak. Jadi kalau kita sembahyang Aisyah, Allah rasa aku memang nak sembahyang Aisyah. Dia kena ada lintah tau. Kita nak masuk nanti. Jadi bila kita sebut niat, kita lintaskan sesuatu, kita qasadkan sesuatu, kita bagi ada sesuatu dalam hati kita, kata kita nak sembahyang. Boleh. Asal dalilnya apa dia? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa dia? Setiap perbuatan umat Nabi itu, setiap perbuatan orang dikira daripada niat dia, dan dia dibalas ataupun dikira amalan dia berdasarkan kepada apa yang dia niatkan. Jadi bila kata niat, qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih, melintaskan sesuatu dalam hati sambil kita buat. Yang tu. Nampak? Lintaskan sesuatu sambil buat. Saya ni nak sembahyang Isyak, sahaja aku sembahyang Isyak. Nah, tapi tak takbir-takbir lagi. Ada tak takbir-takbir lagi. Nah, saya ni nak sembahyang Isyak. Nah, sembahyang Isyak lah. Tak takbir-takbir. Tak boleh. Niat. Sembahyang Isyak. Allah. Sembahyang Isyak. Saya tak boleh nak buat dua sekali. Macam mana saya nak buat? Macam mana saya nak buat lintas sambil saya nak takbir? Macam mana saya nak buat kat sini menonton kan? Dia, saya angkat ni, mana kata dia lintas sekali. Dia macam tu. Lintas, Allah. Dia macam tu. Boleh Boleh. Okey, tengok Tengok. Ini saya nak masuk dalam sikit lagi. Boleh Baik. Bila kata niat rukun yang pertama, dalil dia hadis Nabi, iaitu setiap perbuatan dimulakan dengan niat. Jadi niat, kata ulama, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, kita bahagikan niat ni, bukan bahagi, dia punya pecahan dia ada 3. Niat ni dia kena ada 3. Tengok dulu satu-satu. Jangan kalut-kalut. Satu-satu, relax. Qasad,
ta'arrad, ta'yin. Ini saya pergi satu-satu tau. Yang perlu ada. Jadi supaya bila benda ni ada, kita tak mau dah sidang penonton yang saya kasih sekalian. Tak mau ada orang yang dia duduk je tahzin. Dia duduk jadi ada lah. Dia buat macam macam dia buat dia sangkut-sangkut lagu tu lah. Dia tak mau. Dia ada dia punya cara dia. Nanti dulu. Tengok. Qasad maksud dia usolli tu. Ni, usolli ni dia duduk kat qasad, jadi saya tulis dalam bahasa Melayu. Apa dia? Sahaja aku solat atau sembahyang. Qasad. Ta'arrad fardu. Ta'yin zuhur. Asar. Maghrib. Dan sebagainya. Jadi bila sekali kita nak sembahyang itu, dia ada yang ni, ada yang ni, ada yang ni. Jadi bila satu orang nak buat sidang penonton yang saya kasih sekalian, kita tengok. Jadi bila tengok ini, tengok saya. Tengok ini, tengok saya. Tonton boleh tengok dua-dua sekali, okey? Mata kanan tengok yang ni, mata kiri tengok yang ni. Tak tahulah buatlah macam mana pun. Okey, sidang penonton yang saya kasih sekalian. Okey, tapi okey, tak apalah, kalau boleh buat bagus, tak boleh buat tak apa, tengok satu-satu. Jadi bila satu orang ni nak sembahyang, dia hanya perlu tengok, sembahyang seorang-seorang. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur. Lintas. Lintas. Contoh lintas. Tengok lintas. Tengok marker. Tengok pemadam. Okey, pemadam sini. Tengok pemadam. Saya nak ambil pemadam, saya mesti lintas. Jadi saya mesti kata saya nak ambil pemadam, saya ambil. So saya ambil. Ataupun saya kena buat macam ni. Ustaz, apa saya tak ambil lagi? Saya tengah niat ni, nak ambil. Tak ambil lagi ni. Ambil. Tak. Kita macam mana Ustaz boleh ambil pemadam? Bila yang Ustaz niat? Tadi saya niat. Bila? Tadi. Tak nampak? Memang tak nampak dalam. Nampak? Tak boleh. Ambil. Saya dah memang lintas nak ambil. Sekejap nak? Sekejap. Ataupun saya... Skrin ni tak berhenti tau. Saya yang berhenti. Apa Ustaz lambat? Niat panjang. Ambil. Faham? Sidang penonton yang saya kasih sekalian, begitu juga sembahyang. Jadi kalau kita kata niat kita kena panjang atau lama, habis tu Imam Mekah kira tak sah. Imam Mekah, Allahu Akbar. Bila yang dia niat? Ada orang kata dia mazhab Maliki Ustaz, dia dalam perjalanan pun sudah dikira niat. Okey, tak apa, tak kira macam tu. Cuma nak kata lintasan hati tadi. Lintasan hati. Habis tu Imam kita niat biasa je. Allahu Akbar. Ini kita sampai Allah. Bila nak habis ni? Bila nak habis? Ataupun Allah Astaghfirullahalazim. Allah Astaghfirullahalazim. Baru dia tahu. Dia ganggu sebelah kita. Sebab itulah datangnya mereka-mereka yang berpendapat. Tadi saya tak suruh pukul tau. Jangan salah faham. Itu refleks. Okey? Okey. Dia sekarang ni itu datangnya beberapa pendapat yang tegas. Sebab apa? Dia tengok kita ganggu. Memang dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i tak kata pun usolli 10 kali. Ada Imam Syafi'i kata usolli 10 kali. Tak. Usolli, ini soalan saya bangkitkan. Melafazkan usolli sebelum kita sembahyang dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i adalah sunat. Buka dalam kitab Muniyah Musalli sebelum masuk bab takbir tu, Syekh terus tulis kata apa? Adapun melafazkan niat dahulu sebelum takbiratul ihram adalah sunat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Makna kita bila kita nak ni kita kata usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri. Kenapa? Kata ulama, kata Datuk Harun Din dalam kitab karangan Datuk Harun, membantu kita untuk kita tahu kita nak sembahyang apa, balik kepada kita punya purpose, intention kita, motif kita, objektif kita. Saya nak cukup 4 rakaat, saya nak cukup 3 rakaat. So kita kata, usalli fardhu zuhri. Kita kata. Sekali. Tak ada pun. Usalli. Tangan duk macam ni. Usalli. Dia babai pula. Macam tu. Apa tu ada pula? Daripada awal dia dah macam tu.
Jangan. Kita ada adab kita. Bila kita kata rukun, jaga elok-elok. Macam mana? Usalli, lafaz itu hukum dia sunat. Orang kata, tahu mana ustaz hukum dia sunat? Yang ni semua tak ada ni. Banyak dalam hadis-hadis sahih, Nabi melafazkan niat benda yang ada di dalam hati Nabi. Contoh dia, paling famous, ulama akan datangkan hadis ni. Apa dia? Nabi masuk dalam rumah, Nabi tengok makanan tak sedia dan memang Aisyah tak sedia makanan sebab makanan tak ada. Maka Nabi tanya Aisyah, tak ada makanan kah? Aisyah kata, maaf ya Rasulullah, makanan tak ada. Nabi terus buat apa? Nabi kata, kalau sebab itu, fa inni shaim. Kalaulah disebabkan itu, aku puasa. Nampak nak Nabi lapaskan? Patutnya Nabi buat macam ni je. Aisyah, ada makanan tak? Tak ada, no? Okey. Rasulullah nak buat apa? Apa sahaja Rasulullah tak cakap? Apa sahaja? Tak boleh lafaz niat. Tak ada. Nabi tak buat macam tu. Nabi kata, ini shaim. Kalau macam tu aku puasa sajalah. Aisyah senang. Aku puasa. Nampak Nabi lafazkan. Aku puasa. Niat.